Kita bersama dengan Adam sekali lagi. Kita test dulu. Adam boleh dengar? Kita boleh dengar tak? Saya boleh dengar anda berdua dengan cukup jelas. Ah, Anda boleh dengar saya dengan cukup jelas. Alhamdulillah sekarang memang dah boleh Oh, dengar. Tadi bahasa nampak mulut je betul-betul. bergerak. Tapi suara Okey, tak Adam. keluar. Sekarang loud and clear. Loud and clear, Adam. Okey, Adam, soalan saya tadilah, undian bagi pasukan lelaki negara. Adakah ia cukup mudah untuk menepati sasaran menjuarai kejohanan ini? Kerana kalau kita nak lihat pun, senarai Malaysia, mereka memang menurunkan senarai pemain-pemain agak mantap berbanding negara lain. Baik, sekali imbas, saya rasa undian hari ini, kalau kita bercerita untuk lelaki dahulu ya, saya rasa undian yang cukup baik kerana kita mengelak untuk bertemu dengan Indonesia, Korea Selatan. Namun harus diingat, kita sekumpulan dengan Singapura yang menurunkan barisan terkuat mereka ditunjangi oleh Loh Ken Yew. Ya. Namun jangan kita nafikan, walaupun Jepun menurunkan barisan kedua mereka, tekanan buat kita kerana kita turun sebagai tuan rumah, kita turun dengan barisan yang cukup kuat. Jadi kita tidak ada alasan untuk kalah terhadap Jepun yang menurunkan barisan kedua tanpa Kento Momota, Kanta Tsutoyama ataupun Kenta Nishimoto dengan nama-nama hebat yang lain. Jadi tekanan kat kita dalam apa jua sekalipun, kita memang sasarannya cukup mudah, mara ke peringkat separuh akhir kerana tiada format super akhir, dua pasukan sudah menarik diri. Namun bebanan yang cukup besar. Dua pasukan terbaik harus mara, kita mahu tidak mahu perlu jadi juara untuk buktikan kredibiliti kita. Kerana pasukan-pasukan lain tidak berada dalam skuad yang cukup mantap kecuali Singapura, Kazakhstan pendatang baru. Jadi secara rumusannya, sekali imbas, draw yang cukup baik, undian yang baik untuk Malaysia. Tapi Adam, sebenarnya kita kadang-kadang itulah kita tak boleh underestimate pasukan seperti Jepun ya, walaupun menurunkan barisan kedua. Adam sebut tadi dua pasukan terbaik akan mara. Di situ ada Jepun yang kita tak tahu bagaimana prestasi mereka. Rahsia, kita tak pernah tengok Secret. second team mereka main. Singapura ada juara dunia. Di sini kita dapat lihat mungkin agak kritikal sebenarnya Adam untuk kita melepasi peringkat kumpulan. Macam mana Adam? Benar, apa yang anda katakan tadi tidak sekelumit pun tidak benar. Semuanya benar-benar belaka. Jadi di sini adalah peranan bagaimana pemain-pemain Malaysia, bagaimana mereka mahu melihat lawan mereka itu. Jepun, saya rasa jika dengan keadaan sekarang pemain ada sedikit keyakinan, bukan merendahkan, kerana kalau pemain-pemain yang kita turunkan ketika ini barisan pemain muda yang rata-ratanya bawah 25 tahun, Zija, Enziong, dengan Aidil, Jackie Kok, semua ini kita ada 6 perseorangan, 3 berguru lelaki. Jadi sedikit keyakinan lah kalau nak bertemu dengan Jepun berbanding kalau mereka menurunkan gergasi-gergasi mereka. Tetapi saya kira pertembungan yang cukup menarik adalah berdepan dengan Singapura. Satu, kita mempunyai tradisi yang cukup lama, walaupun Singapura ini boleh dikatakan pendatang barulah, tapi kita sebagai abang besar dalam badminton, kita tidak mahu kalah pada jiran kita. Ya, betul, setuju. Jadi ini adalah satu pertemuan boleh katakan maruah negara. Jadi mahu tidak mahu, saya kira ia akan jadi pertemuan yang cukup sengit. Apatah lagi Zija juga mempunyai tanggungjawab. Tempoh hari tahun lalu dia kalah pada Loh Ken Yew 2 kali. Jadi mungkin masa tu orang cakap okey, Zija cedera, ada krisis kepenatan dan sebagainya. Jadi ini masanya untuk dibuktikan bahawa dia mampu untuk tandingi, kerana kalau kita imbas 2019 di Sukan C, begitu senang Zija tewaskan Loh Ken Yew. Namun itu adalah cerita lampau, cerita lalu. Sekarang ni kita nak tengok forward, kita nak tengok bagaimana Zija selepas mengharungi semua kemelut berdepan dengan Loh Ken Yew. Nak cakap 2019 hingga 2022 ni, Loh Ken Yew dah macam tu dah prestasi dia kan? Betul. Okey, Adam, saingan kumpulan wanita pula kan, Malaysia bersama India dan Jepun. Tapi berdasarkan laporan Adam menyatakan ini laluan selesa. Mengapa? Kerana Jepun dan India adalah pasukan-pasukan ampuh untuk kategori wanita kan Adam? Baik, seperti saya katakan, pasukan lain tidak menurunkan gergasi. Tiada nama Nozumi Okuhara, tiada nama Pusala Sindhu, Ashwini Ponapa dan sebagainya. Jadi di sini apabila saya melihat, saya sedikit mengurut dada, kelegaan. Kerana apa? Kita hanya perlu satu saja kemenangan. Kita perlu tundukkan. Tak kisahlah India ataupun Jepun, kita harus ambil peluang. Barisan pemain muda ni harus ambil peluang. Kerana itu saja sudah meletakkan kita di tangga kedua. Dua pasukan terbaik dalam kumpulan itu
akan mara ke perlawanan separuh akhir berbanding saya lihat kesukaran di kumpulan seterusnya, ada Korea Selatan, Hong Kong, Indonesia. Jadi saya kira untuk pemain-pemain Malaysia wanita dengan pemain muda, kita tahu pemain wanita negara kita agak bergelut. Jadi ini boleh kira satu moral boost untuk mereka, satu laluan yang bukan saya katakan sebelah kaki, tidak, tetapi menghadirkan sedikit keyakinan berdasarkan keadaan faktor situasi lawan. Baik Adam, dengan tiadanya negara-negara kuasa besar dalam acara kali ini dengan Jepun menurunkan barisan kedua, apakah meletakkan sasaran untuk muncul juara kejohanan ini satu sasaran realistik untuk Malaysia? Baik, secara langsung BM tidak lagi letakkan sasaran yang sebegitu. Namun ketika ini apa yang telah pun disasarkan adalah mara ke peringkat separuh akhir, mahu layak ke Piala Thomas. Sekadar itu. Okey. Tetapi saya lihat kepentingannya bahawa macam saya katakan, Malaysia menjadi tuan rumah, Malaysia menurunkan pasukan terkuat berbanding dengan pasukan-pasukan lain. Jadi tidak ada alasan kerana di sinilah kita mahu melihat pemain-pemain Malaysia menonjol, meningkat naik, membuktikan Malaysia masih lagi antara kuasa yang dominan dalam badminton. Kita tidak mahu perkara-perkara yang tidak diingini berlaku, apatah lagi ia akan berlaku di laman sendiri. Akan ada penyokong tempatan setelah sekian lama tidak ada acara badminton antarabangsa di Malaysia. Jadi saya rasa inilah peluang terbaik untuk menonjolkan kewibawaan pasukan badminton Malaysia. Very semangat lah Adam. Okey, Adam boleh explain sikit, lepas peringkat kumpulan hanya top 2 layak ke separuh akhir. Lepas tu mereka akan layak ke insya-Allah ke Piala Thomas dan Piala Uber. Ya, saya menunggual Ketua Pegawai Operasi Badminton Asia iaitu saudara Su Chin Boon menjelaskan format ini terpaksa dibuat sebegini mengambil kira bagaimana Taiwan dan Thailand menarik diri pada saat akhir kerana kekhawatiran mereka kerana kes COVID-19 yang melonjak di Malaysia. Tapi itu pendirian mereka, kita harus menghormatinya. Jadi apabila tinggal 8 pasukan untuk saingan lelaki dan 7 pasukan dalam saingan wanita, jadi terus 2 pasukan terbaik akan mara ke peringkat separuh akhir, menyaksikan slot automatik ke peringkat Piala Thomas dan Piala Uber. Jadi saya sempat bertanyakan kepada Hendrawan, adakah ia bagus untuk pemain-pemain Malaysia kerana baginya ia bagus kerana terus mara ke separuh akhir, tiada tekanan, tiada debaran aksi suku akhir. Namun dari segi perkembangan, kerana dia mengatakan lebih banyak pasukan masuk, lebih banyak peluang untuk pemain-pemain muda ini beraksi. Tapi kalau tidak ada, tidak apalah. Jadi mungkin di situ pendapat coach, dia mahu pemain-pemainnya beraksi lebih banyak kerana saya tempat bertanyakan adakah ada peluang untuk pemain-pemain ini beraksi seperti mana di Piala Thomas ada pemain-pemain yang tidak sempat beraksi seperti Aidi Soleh. Jadi dikatakan kemungkinan untuk kali ini dia mahu berikan peluang sama rata, tapi bergantung juga kepada keadaan faktor situasi Malaysia dalam peringkat kumpulan nanti. Tahulah ada injury ke apa-apa kan, kita kena Benar. always be ready. Baik. Okey, baik Adam, terima kasih. Tapi word of the day hari ini Adam, sekelumit. Sekelumit.